Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi untuk chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga ni saya bahagikan kepada dua, iaitu chapter 3 Concrete Part 1 dan juga Concrete Part 2. Sebab dia bagi Part 1 ni agak panjang sedikit, so kita kena study dengan baiklah. Okey. So, hari ni kita nak belajar tentang konkrit. Konkrit ni apa? Konkrit sebelum ni kita belajar hasil campuran 4 material. Yang pertama adalah apa? Adalah simen. Yang kedua adalah aggregate. Aggregate apa? Fine dan juga aggregate coarse. Lepas tu barulah water. Water dissemination. Ini juga ada kaitan dengan apa yang adik-adik belajar semasa di bengkel yang adik-adik buat makmal tu kan, yang workability, compressive strength of concrete tu kan, itu adalah salah satu daripada untuk kita menguji konkrit tersebut. So hari ni kita nak belajar berkaitan teori-teori berkaitan tentang konkrit ni. Okey. So apa yang kita akan tekankan pada part 1 ni iaitu introduction, strength of the grade and grade of concrete, next water semen ratio and workability. Ni yang you all belajar jugalah. So kita nak belajar secara teori dan ini lebih kepada pengiraan. Next adalah concrete design dan mixture, sama juga ini, dan juga concrete preparation of. Ini semua yang kita akan cover pada chapter 3 part 1. Okey, learning outcome. Apa yang kita nak dapat daripada kita punya pembelajaran pada hari ini? Yang pertama adalah explain the strength of and grade of the concrete. So kita nak tahu, adik-adik mesti boleh explainkan berkaitan tentang strength of the concrete lah. Okey, lepas tu adik-adik boleh identify the water cement ratio and workability, dan seterusnya calculate the concrete. Ini concrete design ni sentiasa kita akan ajar. Concrete design ini kejap, saya ada call. Okey, concrete design ni dia adalah gabungan yang kita akan belajar di OE dan juga ACI. So dua ni memang kita akan belajarlah untuk kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey. So, mari kita tengok dulu video ini, okey? Video ni berkaitan tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Hey, you may have watched a viral construction video where the shuttering and power failed during slab concreting. Now the question is why it happened and what kenapa are ia the runtuh reasons tadi? behind this failure. Dan So apa in this sebab short failure video, yang we berlaku? will be analyzing different reasons behind this failure. Number first, as you can see, when the person with handbar arrives to the slab, the failure starts from the left hand side, where we can notice some double story shuttering without any proper bracing. And of course, some shuttering columns are not placed on the ground surface, where we can easily notice the movement of those columns. So, if we have to provide double Benda ni berlaku selepas orang tu bawa wheelbarrow kan. Tengok dia punya stand dia right tu. between two columns, as well as there must be proper bracing. Number second, as we can see, at some places they have provided and placed two columns at only one point on a ground surface, which is not a genius method, of course. So at a time we should not bring two columns to one point, because of which we can have more load on the same point, and surface, of course, where we can lose bearing capacity of the surface, and in this time the columns can go down, and of course we can have failure. Kolomnya, tiangnya tak kuat. Number third, in the same video, as you can see, a lot of columns are not vertical, which can be a huge reason. And Kolom tiangnya this dia can be macam sengit quite macam a ni. huge Dia bukan, failure, dia ada of course, angle, bukannya because of 90 sloped darjah. the column can get buckling and can be moved with Bila little kolom macam force. ini, dia So better akan to place menekan our dan columns dia vertically. automatically dia akan kat tengah-tengah tu Number roboh. four, a lot of shutterings and palmers failure can happen because of this reason. The reason I'm talking about is the ground compaction.
I mean, the ground below each column must be compacted, and some hard data like concrete block, bricks, stone blocks, or wooden plank must be provided below the columns. We are here in the same video. If you see the failure at the middle point, maybe because of this reason, because at that point the slab is moving below direct vertically. Number 5. Just watch and stop the video after failure right here. So we can notice a problem in the reinforcement fixing. As you can see, the overlapping and the rebars are in the same Bars, dia line, punya which reinforce dia should tu. not be like that. Because sometimes the rebars are also supports by themselves. Number 6. Number 6 can be the Pengikat di distance antara between two columns. steel tersebut As you tidak can kuat, see, the reinforce. span between two columns is enough more, which is also not a huge problem, of course. But however, it's Dia punya better to provide lebar dan extra panjang dia tu columns tidak and some seimbang. extra Sepatutnya kena cable ada tiang di if tengah. you building a Kalau nanti structure adik-adik belajar without dalam analisis structure structure, and design. mungkin you akan that's belajar it. perkara ni. Hey, failure is not a good news. However, I got a good news here, which is no one is gone, and of course, no one is injured. Because if you play the video and focus on the labors, so during slab failure, we can see only 7 persons fallen down. And then let's go and check after slab failure. We got 7 persons walking and moving from the site. That's really a good news. Thank you viewers for watching. Next time, Salam. Okay, thank you SL Han. Okay, so video ni menerangkan berkaitan tentang failure yang berlaku di dalam site. So perkara ini sering juga berlaku sekiranya tiada pemantauan dan design yang tidak betul oleh pihak kita lah, engineer ni. So adik-adik ni bakal engineer ni kena belajar dari segi teorinya macam mana. Kita belajar untuk hari ni konkret. Hey, you may Oh, okay. Okay, so kita pergi ke introduction dulu. Okay, untuk yang kita punya hari ni, kita nak belajar berkaitan tentang konkret. Konkret ni apa sebenarnya? Konkret ni adalah man-made material yang kita sendiri buat. Man-made lah maksudnya human. Okay, so konkret ni adalah mixture of binding material, iaitu hasil campuran such as lime ataupun cement, well graded fine and juga coarse aggregate dan juga water. Ada 4 perkara, ingat konkret ni hasil campuran. Pertama water with ratio lah, cement, dan aggregate iaitu fine dan juga aggregate coarse. So ini adalah hasil gabungan. Konkret ni adalah is made by mixing lah. So kita campurkan dengan cement, campur dengan crushed rock, batu lah, sand dan juga water. Ini menghasilkan konkret. Okay, very good. Next, the hardening of the concrete is caused by chemical reaction between water and cement, and it's continuous for a long time, and consequently the concrete grows stronger with age. Maksudnya konkret ni bila dia dah hasil campuran ke semuanya, dia macam kita belajar sebelum ni lah, dia ada proses setting dan juga hardening. So dia ada berlaku proses chemical reaction between water and cement, dan dia akan berlaku jangka masa yang panjang sehingga dia akan konkret tersebut kuat sehingga mengikut pada age, umur bagi konkret tersebut. Sebab tu masa adik belajar dalam workability, kita ada 7 hari untuk kita test dia punya kekuatan konkret tersebut. 7 hari, 28 hari. Nak tengok kekuatannya tu semakin kuat tak selepas 28 hari. Macam itu. Okay, so strength and grade of concrete. Ni yang kita belajar ni. The strength of concrete defined as a maximum stress it can resist or the maximum load it can carry. Maksudnya strength bagi konkret tersebut, dia akan boleh menahan sehingga ia mencapai tahap
maksimum load tersebut, beban dia. Macam contoh kita buat beam rasuk beam tu, kalau kita duduk atas tu mungkin kita boleh lagi seorang, tapi kalau kita duduk 10, 11, 12, 13, 4 orang, padahal load bagi beam tersebut mungkin hanya maksimum dia 5 orang saja. Namun bila kita dah menduduki beam tersebut lebih daripada 10 orang, 20 orang, so mungkin dia akan roboh, so sampai maksimum. So the strength of concrete tu, daripada situlah kita nak tahu dia mencapai sampai kekuatan sampai berapa banyak yang boleh menampung bebannya. Okey, dalam strength of concrete kita ada buat dalam eksperimen di makmal. Biasanya di dalam bentuk cube ataupun dalam bentuk silinder ataupun dalam bentuk prisma. This is type yang kita akan buat untuk comprehensive test specimen. So ingat bentuk cube, bentuk silinder dan bentuk prisma. Dia tak ada dalam bentuk yang macam-macam pelik-pelik sikit, tak ada. So dia adalah bentuk cube. Ingat, cube, silinder dan juga prisma. Alright. Okay, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan strength bagi konkrit ni? Okay. Yang pertama, kalau kita tengok kat sini, faktor-faktor yang mempengaruhi testing method ni, yang pertama adalah size of test specimen. Okay, size of specimen in relation to the size of aggregate. Maksudnya size bagi aggregate tersebut. Okay, seterusnya support condition of specimen dan moisture condition of the specimen. Okay, type of loading. Type of loading juga ia memainkan peranan juga. Seterusnya rate of loading of specimen. Okay, dan kalau tengok sini type of testimation. Contoh juga type of testimation juga memainkan peranan untuk kita nak buat testing method ni. Sebab kalau mesin tersebut dah lama tak selenggara pun dia memainkan peranan juga. Okay, seterusnya the assumption in the analysis relating stress to failure load. Maksudnya dalam eksperimen, dalam testing tersebut kita menganggarkan analisis relating stress dan juga failure, sampai bila kita buat strength of concrete, kita nak test, kita nak uji konkrit tersebut, kita kena buat sehingga dia failure, sampai dia pecah. Macam contoh kalau kita buat dalam makmal ni adalah mesin kompresif. Okey, kita letak cube kita kat sini, yang kita letak cube kan, dia akan kompres kat sini cube ni sehingga sampai tahap failure, sampai gagal. So situlah kita tahu kekuatan compressive strength bagi kita punya cube ni. Okey, seterusnya ini pula faktor-faktor independent. Ini bergantung kepada testing method. Ini pula faktor-faktor independent of the type of test. Maksudnya dia bergantung kepada jenis test tersebut. Yang pertama adalah the type of cement, age, type of the aggregate and mixture lah. Ada hasil campur-campuran kita. Seterusnya degree of compaction. Degree of compaction tu maksudnya masa kita nak mampatkan konkrit di dalam mold dia tu, dia nak tahu dia punya macam gini ke bentuk, maksudnya kita punya degree, angle lah, degree dia tu. Okey, lepas tu macam contoh kalau kita ni adalah mold bagi konkrit. Okey, kalau boleh adik-adik study juga, adik jelas sikit bila adik study dalam kita punya saya ingat balik MB04, tak silap saya MB04, workability and compressive strength of concrete. So adik study juga ini relate dengan subjek kita yang untuk konkrit kali ni. Okey, kalau adik tengok kat sini, ini kan mold, maksudnya acuan. Bila kita masukkan konkrit ke dalam ni, kita kena compact pakai apa? Pakai tangan saja. Bila kita compact pakai tangan, dia angle degree compaction tersebut ini memainkan peranan bagi independent of the type of test. Okey, seterusnya concrete mix proportion. Contohnya cement content, aggregate cement ratio, amount of void and water cement ratio. Okey, next type of curing. Maksudnya
ini adalah proses dia rendaman, curing proses. Yang mana kita nak tahu juga temperature-nya, ia juga memainkan peranan. Next, nature of load which specimen subject to static. Contoh juga tempat kita curing tersebut, tempat tu static ataupun tidak, ia memainkan peranan lah. Dan juga type of the stress situation that may exist lah, sekiranya ada apa-apa berlaku di dalam situasi masa kita buat eksperimen tersebut. So ini adalah faktor-faktor yang memberikan mempengaruhi strength of concrete lah. Satu, depending of the testing method. Yang kedua, independent of the type of test. Okey, seterusnya grade of concrete. Okey, dalam konkrit dia ada beberapa grade. Okey. Contoh ni kalau boleh adik-adik kena hafaz sedikit lah. Okey. Bagi grade 7, dia adalah 7, dia adalah strength dia adalah 7 Newton per millimeter square. Okey. Ni pula 10, dia bermain lah, maksudnya sama je lah. 10 ni 10 lah Newton per minute. Ni ada strength lah, sama dia. Okey, kalau grade 7 dan 10 dia adalah mass concrete. Okey, lowest grade suitable. Ini adalah kegunaannya. Okey, kalau grade 15. Kalau grade 15 ni sesuai untuk reinforced concrete using lightweight aggregate. Untuk lightweight aggregate. Untuk 20-25 adalah untuk reinforced concrete using heavy maksudnya benda yang aggregate lah, heavyweight aggregate. Okey. Seterusnya, okey, 30 ni adalah pre-stress post-tension concrete. Ini nanti adik-adik akan belajar lah masa analisis structure pre-stress, post-tension, pre-tension. So ini adalah grade-grade bagi concrete. So kena hafal sedikit yang ni ya. Okay, next, water cement ratio and workability. Water cement ratio and workability, kalau nama pendek dia sebagai W dash ke ni ya, slash C. Okay. Water cement ratio can be defined as the ratio of weight of water with the total weight of the cement. Dia bergantung kepada total of the cement juga, weight of cement juga, that has been used in the certain of the concrete mix. So water cement ratio ni bergantung juga berat water dan juga berat cement tersebut. So water cement ratio, ingat water cement ratio, water, ini water, berat water, dan ini adalah berat simen. So bahagi sajalah, dia mudah je. Okey, biasanya kemampuan konkrit tersebut yang bagus, the proper workability of water cement ratio adalah 0.4 ke 0.6. Cuba adik-adik ingat balik semula. Masa kalau adik-adik belajar di dalam MB04 yang tu kan konkrit tu, MB04 tu untuk kita tambah air dalam kita punya adunan konkrit tu mesti adalah dalam range 0.4 ke 0.6. So ini adalah adunan yang betul sebab adalah nak tahu kekuatan konkrit tersebut. Sebab lepas pada kita dah campur-campur dengan water, campur dengan simen, campur dengan aggregate fine dan juga coarse, dia akan, bila kita gabung-gabungkan, contoh kita ambil 0.4, contoh simen kita 2000 gram. Okey, so berapa jumlah air kita nak masukkan? Okey, kita dah campur dengan banyak lagi lah, fine, coarse dan juga water. Okey, water kita nak tambah berapa? Contoh kita nak ambil 0.4. So 0.4 ni kena darab dengan 2000. So berapa? Cuba kira. 0.4 darab 2000. 0.4 darab 2000. So totalnya 800 gram. Okey, 800 gram ni bersamaan dengan 800 mil lah. Macam itu. Namun begitu, adik-adik kena ingat, bila kita buat 800 mil, kita tengok selepas kita dah adun-adunkan dengan konkrit tersebut, kita kena check slump test. Kalau misalnya ia runtuh teruk, so mungkin kena campurkan lagi dengan air. Depends, sehingga 0.6. So boleh lihat video MB04 tu saya lupa MB04 ke 05, saya lupa, sorry. Nanti kita tengok workability and compressive strength of concrete. Okay,
So kita sambung balik water cement ratio. The compressive strength of the concrete at a given age and under normal temperature depend on primary on two factor. Biasanya dia bermain dengan water cement ratio. Compressive strength lah, dia ada dua faktor biasanya. Yang pertama water cement ratio dan juga degree of compaction, yang saya cakap tadi. Okey, water occupies space in concrete as it evaporate. Biasanya water di dalam konkrit tersebut dia akan berlaku proses pengejatan. Memanglah sebab itulah konkrit tersebut dikeras. Sorry. Okey, and leave void. Dia bila konkrit, contoh konkrit ni, okey, konkrit ada air apa semua kan. Bila dia air ni evaporate, so void ni pun ada kosong. Leave, dia akan ada lompang-lompang tu. Therefore, the more the combined water, the more void there will be a set concrete, and the less will be its density, strength and durability. Maksudnya kalau banyak sangat air, ia akan menyebabkan bila dah berlaku proses pengejatan banyak air, so dia akan mengurangkan, dikatakan kat sini, less will be its density, strength and durability. So dia akan menyebabkan kita punya konkrit tak kuat, kurang nampak dan sebagainya, ada lompong-lompong. So itu adalah tidak sesuai lah, tidak bagus. Sebab tu kita punya water cement ratio mestilah dalam range 0.4 ke 0.6. Ingat adik-adik. Okey, water cement ratio ni, tengok engineer cakap apa. Water cement ratio can be defined as a ratio of weight of water with the total weight of the cement that has been used in the certain of the concrete mix. Ingat ni hafal. Okay, betul soalan keluar. Okay, next. Water cement ratio ni pula. Okay, biasanya dia ada beberapa lagi lah. Typical water cement ratio ni yang normal or for ordinary concrete, biasanya bagi sidewalk and juga driveway, tempat-tempat yang jalan kaki ke driveway tu, biasanya water cement ratio adalah 0.6 ke 0.7. Okey, tadi saya kata 0.4 ke 0.6 adalah typical bagi yang biasanya. Tetapi bagi yang ni pula, dia adalah normal bagi sidewalk dan juga driveway. Dia ada banyak lagi kategori-kategori yang lain. Seterusnya, specify if the higher quality concrete is desired 0.4. So 0.4 biasanya specify is for higher quality. Ni biasanya ni adalah kajian orang pernah laksanakan. So mungkin kes adik berbeza. Mungkin sebab dia bergantung juga tempat kita tu, tempat sejuk ke, tempat panas ke. Kalau tempat panas cepat sangat dia evaporation berlaku. So mungkin kita tambah air lebih sikit. Dia depend on. So okay, this is the common lah. Okay, the practical range of the water cement ratio is from about 0.3 very stiff to over 0.8 make a wet and weak concrete. So kalau lebih sangat air sekalipun, dia akan menyebabkan kita punya konkrit tu teruk lah. Okay. Dan bila 0.3 ni dia very stiff, dia agak sangat likat dan tak kuat lah kan. Okay. Macam mana dia nak bercantum di antara sama lain kan, tak berfungsi lah simen tu for binder do all these things. Empat together tu kan, empat perkara, benda air, fine cost dan juga cement. Okay, typical compressive strength when properly cure. Maksudnya ini adalah compressive strength, nilai compressive strength yang betul sekiranya dia buat betul-betul, bisa curing process betul semuanya kan. Bagi 0.4 water ratio, dia akan dia akan menghasilkan compressive strength yang kuat, iaitu 5600 PSI. 0.4 pula dia kalau campuran 0.4 pula water ratio ni, dia akan menyebabkan compressive strength 2000. Tengok tu, ini air terlampau banyak. Bila air terlampau banyak, dia punya compressive strength dia tak kuat berbanding kita 0.4. So ini menunjukkan 0.4 adalah kekuatan yang tinggi pada konkrit kita. Nampak tak kat situ? Sebab tu kita nak kena buat betul-betul. Okay, alright, next.
Apa kat sini? Tengok ni. Happynya water cement ratio dengan simen ni kan. Tengok ni, dia akan mengeluarkan kekuatan compressive strength kepada kita punya konkrit. Namun begitu, sekiranya air terlampau banyak, gemuk sangat air ni, macam saya lah kan, gemuk kan. Okay. So, dia akan mengeluarkan compressive kekuatannya tak kuat. So, kita kena berjoging lah sikit. Tak, bagi yang ni tak berjoging lah. Okay. So, ini adalah adik-adik nampak kat sini lebih clear. Okay. Alright. Jom kita pergi ke seterusnya. Video untuk yang ni. Alright. Bagi water cement ratio. Hey guys. Welcome to Civil Mentor. In today's video, you're going to learn about importance of water cement ratio in concrete. So, let's get started. Jom kita tengok. Concrete contains ingredients such as cement, sand, coarse aggregate, and water in properly designed proportions. This proportion is arrived at either as a nominal mix or by design mix. All the materials have their specific properties and importance to contribute to the strength of concrete. Cement is used as a binding material in concrete due to the best adhesive and cohesive property, while water is the cheapest and most important ingredient of concrete. When these two materials are mixed, a chemical reaction takes place named hydration. Hydration reaction produces a sticky and thick gel, which has a binding property, and which bind all aggregate in form of duff and strong material. Thus cement and water both are responsible for binding all elements of concrete together. Cement and water are used as per their ratio called water-cement ratio. Water cement ratio. Water-cement ratio is defined as the ratio of the weight of water Ni to the formula weight of ni cement. adik kena hafal lah. Why do Okay. we need to add sufficient water to the concrete mix? Technically, as per studies, cement requires 23% of water for the hydration process Hydration process yang mana kita and kimia tu. 15% for expansion of pores and volume increment. Therefore, 38% of the water by weight of cement is minimum and must. From experimental data, it has been found that for full hydration of cement paste and no capillary pores to be left there, sufficient water is required in the concrete mix. Betul? The least quantity of this water corresponds to 0.38 water cement Bagian ni ratio. correspondent. Kalau Thus, ikutkan banyak water cement ratio is perbezaan less than juga. Tapi 0.38. biasanya kita akan menggunakan Complete 0.4 ke hydration is not 0.6. possible. If it is more than this, concrete mass become porous and permeable. And if it is less, concrete becomes dry and Kalau harsh kurang and sangat, may not kering lah bind kita and punya develop full campuran strength. tersebut kan? For workability consideration, this water cement ratio is found as So- 0.4. But its selection depends on the requirement of workability in different exposure conditions Exposure. and Macam nature contoh of tempat work. tu panas sangat, cepat sangat. Keluar je air terus dia mengejat. Macam gitu kan, depend The on. mix has sufficient water for hydration, as well as for providing ease in the concreting process, like mixing, placing, transporting, and compacting. Because water works as a lubricant in the concrete mix. Water tu And dia adalah reduces the internal pelincir friction lah between bagi kita punya konkrit particles of tersebut. concrete. At this water cement ratio, the gel formed is in good physical structure and dense. At higher water cement ratio, the gel formed is in the poor physical structure. Create voids during subsequent evaporation Dia akan berlaku proses evaporation. and become more Sebab porous, dia akan resulting menyebabkan in a lower pokok, strength of concrete keliangan in kat later situ. age. Simple calculation of water quantity for concrete. If we need to calculate the quantity of water for concrete mix, first find the cement content for the volume and water cement ratio. If we assume 80 kilograms of cement for concrete mix and water cement ratio is 0.45, then the required water quantity for 80 kilograms cement will be equals 36 liters. Effective water cement ratio on workability. Workability of concrete means the ability of concrete to perform concreting process like mixing, transporting, placing, compacting with ease and without any segregation. In other words,
workability of concrete indicates the ability of concrete to work easily. Water-cement ratio is also an important consideration for the workability of concrete. High water-cement ratio leads to higher workability because interparticle lubrication is increased. Similarly, lower water-cement ratio leads to lower workability because there is lack of interparticle lubrication. This may lead to porous concrete. Porous concrete. Water-cement ratio varies from 0.4 to 0.7 depending on the exposure condition. condition. A ratio of less than 0.4 makes concrete very stiff. Super Superplasticizers are not used. plasticizers. And a ratio of greater than 0.6 makes Wet wet and weak concrete. Yes. And perhaps leaking concrete, leading to corrosion in future. Using low water-cement ratio is the usual way to achieve high strength and high quality concrete. But water-cement ratio alone does not generate the strength of concrete. Good concrete results from a good mixed design, and a Yes. low water-cement ratio is one, but very empirical part of a good mixed design. Higher the water-cement ratio means, the higher quantity of water, which results in dilution in cement paste. It makes poor concrete mix and increases water permeability, Permeability. thus leads to leakage and dampness. Akan berlaku Effective water-cement kebocoran. ratio on strength. The compressive strength of concrete is a major characteristic of the concrete mix. Change in the amount of water changes the strength of concrete. Sebab tu pentingnya If water is used in more water and quantity, cement ratio. Cement more It may develop quantity. more voids and develop honeycomb structure to a large extent in set concrete. It results in decrease in density, durability, and strength. Lower the water-cement ratio, the greater the strength of concrete. Yes. Reasons why high water-cement ratio is Kenapa? not recommended. Kenapa? 1. Tinggi yang pertama apa? Chances of segregation and bleeding. 2. Less durability. 3. Development of voids. 4. Decrease in strength of concrete. 5. Decrease in life of structure. 6. Leakage and chances of corrosion. 7. Increased carbonation due to voids and hence reduced life. 8. Freeze-thaw effect, etc. Major reasons why the low water-cement ratio is recommended. 1. Increase in strength. 2. Increase in durability. 3. Lower permeability. 4. No leakage or dampness. 5. Greater freeze-thaw durability. 6. Better bond with reinforcement, etc. That's all for today. See you in the next video. Thanks for watching this video. Please like and share. Okay, thank you. Okay, so nampak kat situ water cement ratio ni sangat penting. Kalau terlampau kurang sangat dia akan menyebabkan konkrit kita lebih stiff. Tetapi bila kita punya terlampau lebih sangat daripada lebih 0.6 dia akan menyebabkan kita punya konkrit tu tidak kuat. Itu salah satu yang tidak bagus jugalah dan membazirlah. Dan bila terlampau banyak air dia konkrit tersebut, bila konkrit tersebut banyak air contohnya kan, so berlaku proses evaporation. Ni kan ada air-air partikel-partikel air. Bila berlaku proses evaporation yang akan menyebabkan yang tempat air tersebut dia akan dimasuk oleh void, iaitu macam mana cakap liang-liang liang kosong, lompong-lompong tu. So dia akan menyebabkan kekuatan bagi kita bangun konkrit tidak kuat. Okay, very good. So ini adalah the relationship between compressive strength and water cement ratio of concrete lah. Kalau dia tengok kat sini, ni kalau misalnya adalah perbezaan mampatan, proses mampatan compact. Okay, compact with the vibration. Kalau guna mesin dia tinggi sikit dia punya kekuatan dia. Bila kita hand compact dia rendah sikit berbanding dengan compact ni. Dan ini adalah fully compact concrete. Maksudnya mungkin
proses adunan konkrit tersebut dia pakai menggunakan mesin yang bagus dan yang sesuai untuk digunakan. So ada perbezaan-perbezaan. Ini adalah hasil kajian research yang sebelum ni lah. Okey, mari saya terangkan berkaitan tentang water cement ratio tadi. Okey, compressive strength juga. Okey, kalau kita tengok compressive strength is a peak. Dia akan tinggi. Dia akan pada tahap yang tinggi, peak yang tinggi when water to cement ratio is low. Dan juga it's depending on available means of compaction. Maksudnya dia bergantung kepada available compaction tersebut. Sama ada kita menggunakan vibrator ataupun manual, pakai tangan ataupun pakai mesin vibrator lah. So compressive strength ni dia bergantung kepada water cement ratio dan juga bergantung kepada compact tersebut. Sama ada kita menggunakan by hand ataupun pakai by vibrator mesin tersebut. Okey, sekiranya if large ni diberikan sesuatu yang kita fikir lah. Okay, if large size aggregate, sekiranya aggregate kita gunakan tu adalah saiz yang besar. Okay, is used with low cement ratio. Maksudnya cement ratio tu rendah. Maksudnya air rendah, cement pun kurang dan high content of cement. Tapi kat sini dia kata cement banyak. Cement banyak. Okay. Air kurang, air tak banyak. Lepas tu pula aggregate besar. Dia akan menyebabkan apa? Ia akan menyebabkan kemunduran konkrit strength kita. Kita punya konkrit adunan tersebut tidak kuat. Dia akan kuranglah kekuatannya sebab campuran tersebut kurang air, tak ada. Terlampau kurang, mungkin 0.1. So kita punya adunan tu akan stiff lah, tak kuat lah. Okey, sekiranya pula high water consumption rate of direction, sekiranya tinggi penggunaan rate air tersebut di dalam kita punya konkrit tu, disebabkan due to the large amount of water present in the mix. Sekiranya banyak sangat air dalam tu, dia akan menyebabkan some water will still be left when the concrete harden and it's ready to use. Maksudnya, contoh kita masukkan air 0.9 di dalam adunan kita tu. Water cement ratio tu 0.9. Dia akan menyebabkan kita punya adunan konkrit tersebut masih lagi ada air dan konkrit tersebut memang ready, namun begitu tidak kuat. Okey. Tidak bagus juga begitu kan? Okey. Next, this trap water, air yang ada dalam konkrit tersebut yang banyak sangat tadi tu, dia akan trap, dia akan terkumpul di dalam tu, akan gradually evaporate. Dia akan berlaku proses pengejatan. Bila berlaku proses pengejatan tersebut, dia akan menyebabkan void tersebut dalam konkrit block. Masa contoh kalau sini kan macam tadi saya cakap tadi kan, ada partikel air lah, partikel air, banyak partikel air. Tetapi bila berlaku proses pengejatan, dia akan menyebabkan lompong-lompong ni kosong. So the presence of void result greatly reduce the strength. So bila kita nak buat testing, dia akan menyebabkan kekuatan konkrit kita tidak kuat lah. Macam gitu. Faham kat situ? Kalau tak faham, tanya saya akan terangkan lebih lanjut supaya adik-adik faham. Okey, workability, kebolehkerjaan. Apakah faktor-faktor workability? Ini kena hafal lah. Water cement ratio, aggregate-nya, mixture maksudnya campurannya, fineness of the cement. Tengok juga cement tu, cement lama mungkin dia berketul. So kita tak nak macam gitu. So cement fineness, dia punya kehalusan cement tersebut. Seterusnya, time and temperature, masa dan juga suhu. Tengok tempat juga. Kalau kat negara-negara Arab panas kan, contohnya kan. So mungkin dia berbeza sedikit caranya, standardnya. Okay, 4 main characteristic of workability. Tadi adalah faktor-faktor workability. Ada 5. So hafal yang ni. Ni pula 4 main characteristic. Apakah kriteria bagi kebolehkerjaan ni, workability ni? Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi ni apa? A state of fluidity of the concrete mix include the wettest and the densest
type of this depend on the water content in the mixture. Maksudnya dia konsisten termasuk maksudnya konsisten dalam concrete mix tersebut, sama ada termasuk masa dia lembap ataupun masa dia kering, macam itu, types of dense. Dan juga dia bergantung juga dengan water content in cement. Contoh adik-adik buat eksperimen Vickett consistency test, dia nak tahu keboleh kerjaan bagi simen tersebut pada kandungan air, kandungan air yang berbeza. Sama juga macam ini juga. Seterusnya mobility. Mobility ni adalah the ease with which concrete can flow into the mold and then around steel reinforced. Macam contoh kita kan ada slab lantai kat rumah kita kan. Mungkin kita ada letak ni lantai kalau 2 tingkat lah ada reinforced concrete. Reinforced. Ada besi kat sini, kita letak besi. So mobility untuk senang bila kita cuahkan konkrit di kita punya lantai itu, so dia boleh masuk dengan senang. Bukannya banyak sangat bukannya besar sangat aggregate ke apa yang sampai dia tersangkut tak boleh masuk kat bawah tu, kat slab ni contohnya kan. Okay, so ini juga maksudnya mobility, nak masuk dalam acuan, nak masuk dalam kolom, contoh kolom kan. Okey, masuk dalam kolom dia mudah untuk kita masuk, bukan batu aggregate kita guna tu besar, tak. So dia sesuai mobility. Seterusnya compactability. Compactability ni the easy, dia mengenangkan workability dia mengenangkan untuk concrete mix can be completely compacted and the air void remove. Maksudnya macam contoh kita buat eksperimen kan, bila kita buat cube ni mold kita bila kita berlaku proses compact, mampatan compact untuk bagi nak mengelakkan tiada air void di dalam kita punya konkrit tersebut. So sebab itulah compactability tu kena memainkan peranan. Seterusnya stability. Stability ni the ability of the concrete to maintain its uniformity. Maksudnya kemampuan konkrit tersebut untuk maintain dia punya bentuk. Tu contoh to remain a stable, coherent, homogeneous mass during handling the vibration without constituent segregation. Maksudnya stability dia stable dan dia tidak mampu berubah disebabkan oleh perkara-perkara yang lain. Maksudnya stable lah. So perkara ni juga kriteria apa di dalam workability, iaitu consistency, mobility, compactability dan juga stability. So adik-adik pun kena hafal juga yang ni dan boleh terangkan lah. Okey, kat sini contoh typical requirement of all concrete. Yang pertama lah tadi workability, strength, durability dan economical. So ini adalah cost. Kita nak sesuatu yang cost efektif, kita nak bagi kita punya konkrit tu kuat dan tidak failure seperti ini. Tengok ni kat sini kan. Dan juga kalau ada tengok bila berlaku proses compaction ke apa, kita nak kita punya konkrit tu kuat dan tidak fail dengan mudah, dan ia juga cost efektif. So sebab tu kita kena bijak dalam kita nak melaksanakan sesuatu pembinaan. Okay, next. Okay, ini ada, selepas kita buat adunan mixture di antara 4 benda tu, water, cement, fine dan juga coarse aggregate, kita kena buat slump test. Untuk apa slump test? Kita nak tahu stability of the concrete tersebut. So kalau ada tengok prosedur slump test ni, contohnya bila kita dah campur godak campur yang 4 perkara tadi, 4 rencah tadi, 4 rencah okey, kita pun masukkan ke dalam kita punya slump test punya kit lah. Okey. Sorry. Okey, kita masukkan sikit masuk dalam ni dan kita compact by hand. Masuk lagi. Ni dah masuk dah 1. Ni masuk lagi 2. Kita compact lagi. Masuk lagi 3. Kita compact lagi sehingga dia penuh. Okey, kenapa kita compact? Kita tak nak ada void kat situ. Okey, then selepas tu kita pun ratakan permukaan ni dan kita pun buka acuan slump test ni dan kita check berapakah slumpnya, jatuhnya bagi
bagi slum tersebut, bagi kita pembinaan slum tersebut yang kita buat tadi. So kita nak tahu ukurannya. So this is the result lah of the slum test. Kalau ni jatuh macam ini, ia sebagai true. Kalau macam ini, ia zero. Kalau macam ni, collapse. Mungkin ni terlampau banyak air, kan? Okey. Ataupun kurang air. Okey, dia tak melekat. Dan ini adalah shear. So kita boleh tahu result bagi slum test bagi konkrit kita. Okey, mari kita tengok concrete design and mixture. Okey, dalam concrete mixture and design, dia terbahagi kepada dua. Adik-adik kena tekankan sebab ini mungkin, ini memang wajib lah. Biasa masuk test dan juga final. So adik-adik betul-betul kena faham step-stepnya, formulanya. Di dalam concrete mixture and design ni, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah DOE method for normal concrete. Yang kedua adalah ACI method for normal concrete. So, saya nak terangkan berkaitan tentang DOE method for normal concrete first. Okay, DOE method for normal concrete. Bagi saya minum air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita pergi. Mari kita pergi. Di dalam DOE, mixed stage of DOE method ni ada 5 step. Nampak pendek tetapi ia panjang. Adik-adik kena faham betul-betul. Okey. Pertama, determining of the free water semen ratio. Yang pertama, adik-adik kena kira water semen ratio. Yang kedua, adik-adik kena kira water content. Yang ketiga, kita nak tentukan semen content. Seterusnya, kita nak tentukan aggregate content. Yang terakhir, kita nak tentukan fine dan juga cost aggregate content. Macam tu. So, sekarang ni, mari kita tengok kita punya soalan. Okay, kita pergi soalan terus. Dia berikan satu situasi. Berikan satu situasinya. Yang pertama, concrete mix grade 30. Grade kita 30. Bermaksud, kalau grade 30 Newton per millimeter square tadi, kan? With diberikan grade 30 with compressive strength 28D. Dia berikan compressive strength dia adalah untuk 28 hari. Ingat yang pertama. Yang kedua, defective rate. Defective rate berlaku defective rate dia ni memang dia dah tetapkan 5%. Kadar untuk dia rosak lah defect. Okay. Seterusnya, standard deviation dia 8 Newton per millimeter square. Okay, ingat. Next, cement type kita guna apa? Type 1. Okay, ingat type 1. Seterusnya, slump required. Slump kita dah tetapkan 10 ke 30 mm. Maksudnya, kalau kita buat konkrit ni, dia punya jatuh dia 10 ke 30 mm. Okay. Next, maximum size of aggregate. Ini adalah 20 mm. Ingat maximum size of aggregate 20 mm. Next, cost aggregate yang digunakan crush. Crush tu dia adalah 20 mm. Okey, ingat 20 mm. Okey, fine aggregate kita, crush kita 85% pas 600 micron. Maksudnya dia punya sieve tersebut tu dia ada pas 600 micron lah. Okey, fine aggregate, coarse aggregate, ingat kedua-duanya crush. Seterusnya, maximum allowable free water semen ratio kita 0.5. Okey, so kita untuk for this case 0.5 maximum yang dibenarkan. Okey, next, maximum allowable semen content kita adalah 550 kg per meter. Okey, faham? Clear kat situ? Okey. So, step yang pertama kena buat apa? Yang pertama tadi kan kita kata determining of the free water semen ratio. So, step yang pertama bagi kita nak kira ni, okay, determining of free water semen ratio, step yang pertama, ini formula yang kita gunakan. Target mean strength, TMS, sama dengan characteristic strength plus dengan K darab S. Okay, S tadi adalah apa? Adalah standard deviation. Standard deviation soalan kita ada bagi tadi berapa? 8. Oh, sorry, 8 ni 8. Okay. So,
K kita apa? K kita, dia nak lari. K kita ni adalah apa? K kita adalah yang ni. Kenapa? 5% defektif 1.64. Kalau kita tengok, kita punya soalan tadi. Defektif kita adalah 5%. So, kita kena rujuk this one. Ni diberi. Tapi formula adik kena hafal. Okey, defektif adalah 1.64. So, ini adalah bagian ni, characteristic of strength. So, kita kena kira bagi TMS ni apa? Macam mana kita nak kira? Jom kita kira. So, for design dan concrete mixed grade 30, assumption, soalan 5% defective, 8 Newton per millimeter standard deviation. So, kita kena kira gunakan formula ini. 30 tadi, sorry. Ini adalah 0.64 ni, ini adalah K, characteristic strength adalah 30 yang tadi, yang dalam soalan kita. Cuba tengok kat sini. Ini 30. Okay, sorry. Okay, next. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, tengok kat sini. 30 adalah concrete mix. Concrete strength kita 30 yang ada di dalam soalan. Okay, kalau dia kata grade 30, bermaksud ia sama dengan 30 Newton per mm square. Okay, KS ni, K adalah yang kita dapat daripada yang sebelum ni. Sebab kita depend on 5% defective, dia nilai dia adalah 1.64. Okey, S ni adalah apa? Standard deviation-nya. Standard deviation dalam soalan yang berikan tadi. So, dia adalah 8 Newton per millimeter square. So, bila tambah keduanya, dapatlah 43 Newton per millimeter square. Ini yang kita kira. Ingat ini yang kita kira hasil daripada formula yang kita dapat. Okey, seterusnya. Kalau adik-adik tengok standard deviation under different condition. Kalau kita tadi standard deviation kita berapa tadi? Standard deviation? Okey, standard deviation kita 8. So, bila 8, dia adalah condition apa? Good ke? Dia fair control ke? Atau poor control? So, dia berada dalam keadaan ini. So, ini adalah standard deviation lah. Boleh lihat kat sini sebagai pengetahuan saja adik-adik. Okey, so step yang ketiga. Apa yang adik-adik kena buat? Step yang ketiga adalah kita nak tentukan approximately compressive strength of concrete made with a free water cement ratio 0.5 according to DOE. Okey, kalau kita tengok, kita punya cement tadi adalah type 1. Betul tak type 1? Okey, type 1. Okey, dan dia adalah 28 hari. Betul tak? 28 hari. Okey, kita tengok pula. Kita tadi pula ini adalah konkret kan? Tadi dia kata crush. Cost tengok cost aggregate kita tadi crush. Betul tak? Crush. So ini crush. So mana kita dapat? Ini adalah ordinary crush. So nilai bagi compressive strength kita adalah mengikut pada 28 hari adalah 49. 49 ni adalah 49 MPa. Ni adalah PSI lah. Okey, unit PSI. Okey, clear kat situ. So, adik-adik dah rujuk table tadi 49. So, sekarang ni kita pergi ke step yang keempat. Step keempat, adik-adik kena tengok figure relationship between cube compressive strength and free water cement ratio. So, macam mana kita nak tengok sebab tadi kita sekarang ni Puan, kenapa kan kita dah kira kita dah tahu soalan ni maksimumnya adalah 0.5. Dalam soalan tadi dia mengatakan maksimum 0.5. Tetapi kita nak kena tentukan lagi bagi for this case, bagi kekuatan yang kita tengok tadi, yang kita kira tadi. So, apa yang adik-adik kena buat? Yang pertama, kalau adik-adik tengok graf ni adalah relationship between cube compressive strength and free water cement ratio. Okey, kalau adik-adik tengok kat sini starting line using table. Okey, yang pertama ingat, adik-adik tengok starting line using table from to. Ni pertama, adik-adik tengok. Okey, line biru ni kan. Okey, ini yang pertama adik-adik kena tengok. Yang kedua, apa yang adik-adik kena buat?
tadi 4, ingat tak kita tengok dalam table tadi, kita tengok dalam table ni tadi adalah 49, betul tak? 49. Okey, daripada 49 ni dia adalah teori. Okey, teori Okey, dia adalah teori. So first kita tengok kita punya line yang nombor 1 ni, sebab dia ada tulis kat sini adalah 0.5. Ini adalah standard. Yang kedua, adik-adik tengok sini adalah 49. Yang dalam teori tadi 49, adik-adik bawa pergi ke sini. Okey, dot kat sini. Okey, faham Seterusnya apa adik-adik kena buat? Ini step yang kedua. Step yang ketiga, apa yang adik-adik kena buat? You kena lukis. You kena lukis. Tengok ukuran, bukan ukuran, apa panggil apa ni? Ini dengan ini kan ada jarak dia kan. So you kena lukis ikut garisan ini. So you kena lukis lah, panjang sikit pun tak apa. Lukis. Okey, itu step yang ketiga. Step yang keempat, apa yang adik-adik kena buat? Yang keempat, adik-adik ingat tak? TMS tadi you all kira 43 kan, Newton per millimeter. So ambil kat ni 43, ni kan 40. So mungkin kita boleh kira sikit lah, separuh ni 45. So kiranya 43 kat sini. Okey, kita pun, ini adalah step yang keempat. Adik-adik ambil pembaris, bawa pergi ke sini. Okey, sampai kat sini, sampai garisan yang adik-adik lukis tadi. Ini step yang kelima. Sampai ke garisan. Yang keenam, adik-adik kena bawa turun ke bawah. Step yang keenam, adik-adik kena turun ke bawah. Sebab kita nak kira yang kita punya case ni, tadi kan teori. Kita punya case sekarang ni adalah berapa water cement ratio yang terbaru. Okey. So ini adalah agak-agak berapa kat sini? Saya nampak kat sini dalam 0.54. So ini adalah water cement ratio yang baru kita punya bagi case kita ni. Okey, faham Okey. So for this case kita dapat 0.5. Okey, next. Seterusnya, determining the water content. So kita nak tentukan water content. Okey, first adik-adik kena kira slump test. Bukan kira, kan kita punya soalan slump test kita 10 ke 30. So kita dapat kat sini 10 ke 30. Okey, dan kita tengok pula maximum size of aggregate kita. Aggregate kita berapa? Yang kena nak ambil tengok fine ke nak tengok maximum size. Bila maximum size, yang size yang besar adalah coarse aggregate 20 kan, 20 mm kan ini. Okey, lepas tu 20 mm. Okey, selepas tu kita punya adalah crush. Subhanallah, kejap Okey, kita punya adalah crush. So crush, kita tengok yang ni pula, bawa pergi ke sini. So ini adalah 190. Adalah approximately free water content kilogram per millimeter cube. Okey, so kat sini adalah yang adik-adik punya kekuatan bagi konkrit kita tu 190 hasil daripada table ini. Seterusnya, step yang kedua, apa yang adik-adik kena buat? Okey, step yang seterusnya, kita kena kirakan cement content. Ini adalah formula dia, adik-adik kena hafal lah of water content over water cement ratio. Okey, ni formula ni water cement ratio ni kita dah tahu tadi 0.54 daripada kita punya daripada kita graf tadi 0.54. Sebab apa kita ambil 0.54? Sebab ia kurang daripada yang kita refer lagi satu table, satu lagi figure, satu lagi table yang tadi tidak melebihi 0.5 tadi kan, 55 tadi. So kita ambil 0.54 ni sebab tidak melepasi. Baguslah. So ambil 0.54. Okey, water content kita, berapa water content kita? Yang tadi kita tengok daripada this one. Ini adalah water content tadi. Okey, so macam mana kita kena kira cement content 190 kg per millimeter cube. Okey, bahagi dengan 0.54 dapatlah 352 kg per meter cube. Adik-adik tekan kalkulator, dapat tak nilai ni? 352. Okey, seterusnya apa yang adik-adik kena buat?
Adik-adik kena kira yang ni, determining the aggregate content. Tadi kita dah tahu dah semen ratio, semen content. So kita kena kira determining the aggregate content. Okey, kita gunakan formula inilah, volume occupied by aggregate dan juga aggregate content ini. Okey, so untuk yang bentuk gambar ni kan, ini adalah density of semen particle 3150. Okey, seterusnya density of aggregate ini adalah basically memang 1000. Kalau soalan tak diberikan, memang adik guna 1000 kg per meter cube. Seterusnya adalah density of aggregate particle. Okey, so mari kita pergi ke seterusnya. Okey, step yang pertama adik-adik, kita dah tahu water content kita 190 kg per meter cube. Semen content kita 352 yang kita kira tadi. Okey. Seterusnya kita kena kira volume occupied by aggregate. So kita nak tahu berapa kandungan volume yang digunakan oleh aggregate ni. So kita masukkan satu-satulah. Okey, semen content 352 yang kita kira tu bahagi dengan density of the concrete 3150. Okey, seterusnya 190 ni tengok dalam table tadi kan. Okey, seterusnya 1000. Okey, so dapatlah total semuanya 0.698. Cuba kira, dapat tak yang ni? Tak dapat, tanya saya. Terus tanya saya. Okey, kalau tak dapat, tanya saya terus. Okey, so ini adalah jawapan bagi volume, bagi occupied. Ini step pertama. Step yang kedua, apa yang adik-adik kena buat? Where density of aggregate is the density of aggregate particle, the DOE recommend that if no information is available should be taken. Sekiranya dalam soalan tersebut tak ada apa-apa yang dinyatakan oleh density of aggregate ni, jadi adik-adik kena ambil 2600 kg for uncrushed aggregate. Okey, kalau crush aggregate ambil 2700. So ini adalah yang telah ditetapkan. Kalau dalam soalan tersebut tak diberikan nilai bagi density aggregate, so adik-adik kena ambil nilai yang ni, iaitu density bagi uncrushed aggregate 2600 dan 2700 bagi crushed aggregate. So total aggregate content adalah gamma ni, density aggregate sebab kita punya crush kan. So bila crush kita kena ambil 2700 lah. Darab dengan volume occupied yang kita kira tadi 0.698. So ini adalah total aggregate content. 1885 kg per millimeter cube. Okey, ini adalah total aggregate keseluruhan. Fine dan juga cost keseluruhan. Okey, so kita pergi ke step seterusnya. Determining of the fine dan cost aggregate. Tadi kita dah kirakan semen punya. Sekarang kita nak tadi lepas tu kita kira pula total of aggregate. Sekarang kita nak kira pula, identify pula untuk fine dan juga cost aggregate, sebab kita nak tahu kekuatan yang kita inginkan dan berapakah jumlah aggregate yang kita perlukan. Sebab tu kita kena design. Okey. So first, step yang pertama, sebabkan kita ni adalah crush. Fine, aggregate, crush. Tadi adik-adik punya, pertama, apa yang adik-adik kena tengok? Maximum aggregate size 20 mm. Ni kan diberikan dalam soalan kita 20 mm, dia telah tetapkan. So 20 mm, betul. Yang kedua, kita kena tengok selam kita ni kategori apa? 010 ke, 1030 ke, 3060 ke. So kita adalah 1030. So kita ambil ini. Kita follow yang ni. Yang kedua, ini pertama kena follow. Yang kedua yang ni. Yang kedua adik-adik kena tengok. Kita punya ni dalam soalan kita punya crush. Betul? Sekarang kita nak kira fine dulu Kita adalah tengok crush. 85%. Tengok 85%. 85% ni ada ambil 85%, cuba tengok kat sini. Ni 15. 80. Ni garisan 60. Garisan 80. Kalau 85, so adik-adik kena lukis sikit 85. Adik-adik lukis sikit. Ini adalah 85. Selepas tu kita punya semen water kita berapa? 0.54 yang kita dapat tadi. 0.54 ni atas. So nombor 2 kita tahu nombor 3, so kena lukis nombor 4. Yang nombor 5, 0.54 tu kita bawa naik atas.
Nombor 6, kita dapatlah nilai bagi find aggregate 24% kandungan dalam kita punya ni. So, apa kita kena buat dengan 0.24% tadi? So, kita boleh kira total find aggregate content daripada total aggregate 1885 tadi darab dengan 0.24. So, ini adalah jumlah bagi total find aggregate. Okey, 452. Okey, lepas tu macam mana pula cost aggregate? Senang saja. Jumlah aggregate yang semua tu 1885 tolakkan dengan 452 ni. Okey, sebab kita ada dua jenis je, find dan juga cost. So, ini adalah bagi cost aggregate. Faham Bagi cost aggregate. Sorry, aggregate. So, ini adalah step-step dia. Step kedua, step ketiga. So, tak ada dah, habis dah. Okey, so untuk memberikan adik-adik lagi faham, adik-adik cuba buat ulang banyak kali sebab dalam soalan dia akan minta kita akan buat DOE ni. So, ini adalah exercise untuk adik-adik. Adik-adik kena jawab soalan exercise 1 ni bagi DOE method for normal concrete. Okey, dan ini adalah soalannya, nanti boleh study Tadi crush. Sekarang ni uncrush. Berapa? 20 mm dan sebagainya. Ni 70%. Kan tengok. Okey, bagi this exercise adik-adik kena jawab dalam sheet yang saya akan berikan nanti. Exercise sheet. Nanti saya akan berikan. So, adik-adik kena jawab kat situ dan tanda. Okey, tanda kat mana part yang adik-adik buat tu. Okey? Okey, so kita pergi ke next. Ni pula soalan exercise yang kedua. Saya akan berikan juga exercise sheet untuk adik-adik buat di dalam exercise sheet tersebut. So, saya nak tengok cara macam mana adik-adik buat. Lukis tu macam mana prosesnya apa semua. So, adik-adik pun kena buat juga. Okey. Okey, so kita sambung pula example yang pertama kita lah. Tadi kita buat DOE kan. Okey. So sekarang ni tadi lepas tu exercise. So exercise 1, exercise 2. So sekarang ni kita pergi ke example 1. Okey, example 1 ni ia adalah sama juga DOE, tapi dia berbeza sikit, pendek sikit dalam pengiraannya. Kalau adik tengok ni, calculate the amount of aggregate needed. Dia suruh kita kira berapakah jumlah amount of aggregate yang diperlukan if the following parameter are given. Water content 35. Okey, water cement ratio ada 0.5. Ini telah diberikan juga density-nya bagi cement 315, bagi water 1000, bagi aggregate 2600. Kalau 2600 dia adalah uncrush. Gitu. Okey, so itu adalah kita punya yang telah diberikan dalam soalan. Okey. Seterusnya, step yang pertama, sebab kita nak kira berapakah aggregate kan. So yang pertama, adik-adik kena kira determining the aggregate content calculation. Step yang pertama, adik-adik kena kira cement ratio. Water tadi, water content bahagi dengan water cement ratio. So dapatlah 70 kilogram per millimeter cube bagi cement content. Okey, itu pertama. Yang kedua, cuba tekan calculator lah. Dapat betul tak? Sama tak? Okey. Yang kedua, adik-adik kena determine volume occupied by aggregate. So, kita kena kira kan berapakah jumlah volume dulu. Sebab nanti kita nak kira berapa jumlah aggregate pula. Okey, so kita kena kira satu. Okey, betul. Cement content kita dapat dah 70 yang kita kira tadi. Ni dah telah diberikan. Senang. 35 ni dalam adalah water content tadi lah telah diberikan dengan 1000. So total adalah 0.943. Okay, next we go to adders. Step yang ketiga, determining the aggregate content. Okay, so macam mana kita nak kira ni? Kita menggunakan yang aggregate tadi, iaitu bagi ni adalah crush 2600 darab dengan VA tadi yang kita kira tadi 0.943. So dapatlah 2451 kg. Ini adalah aggregate content, adalah gabungan find dan juga cost aggregate. Okey, so itu saja bagi soalan yang tadi, example 1. Mudah je kan? So adik-adik kena buat bagi exercise yang ketiga ni dan sebagai quiz. Tadi exercise 1, exercise 2, exercise 3 sebagai your punya quiz lah, soalan yang telah adik kena buat, belajar, kena buat. Okay,
Sebab apa saya suruh buat exercise ni? Kemungkinan besar, kemungkinan besar masuk test ataupun final kita tak tahu. So adik-adik kena tekankan, so kena tahu macam mana prosedurnya, so kena tahu formulanya apa. Ini soalan adik-adik kena jawab. Okey, sama juga macam tadi. So the amount of aggregate needed, dia bagi water content, ni semua dia bagikan. So boleh follow this problem lah. Okey. So sekarang ni kita nak kira pula cara kaedah. Tadi kita dah kira tentang tontang-tontang tentang DOE. For the DOE method. Sekarang ni kita nak kira tentang ACI method. Guna kaedah ACI. Okey, ACI method ni dia agak panjang, namun begitu adik-adik bila dah faham, insya-Allah adik-adik akan tahu prosesnya macam mana. So, you kena tahu prinsip bagi soalan-soalan seperti ni. Kadang-kadang soalan test tu, dia dah bagi kat tengah-tengah. You tinggal sambung je. So, you kena tahu step by step lah. Okey, kena faham, clear bagi satu-satu. Okey, so bagi ACI ni, tadi di UI ada 5 step. Sekarang ni, bagi ACI ada 8 step. Okay. Yang pertama, adik-adik kena choice of slump. Yang kedua, adik-adik kena maximum aggregate size. Yang ketiga, adik-adik kena kira mixing water and air content. Estimation. Yang keempat, water semen ratio. Yang kelima, kita kena tahu semen content. Selepas tu kita kena tahu coarse aggregate content. Lepas tu kita kena tahu fine aggregate content, dan juga seterusnya adalah adjustment for aggregate moisture. So 8 step ini adik-adik kena tekankan di dalam kita punya design mix test ni. Alright. So, diberi soalan terus. Okay. Consider. Biasa diberi soalan macam itulah kan. Consider 28 day compressive strength should 20 MPa. Dia kata dalam masa tempoh 28 hari, kekuatan bagi compressive strength tersebut mesti kena 20 MPa. Itu MPa ni, MPa sama juga dengan Newton per millimeter square kan. Okay. The slump should be between 100 mm. Okey, dia dah bagi tahu slump mestilah 100 mm. Okey. The coarse and fine aggregate in the storage bin are wet, basah. Based on the ACI method design, the concrete mix using the following properties. So kita kena kira, bagi this case kita kena kira ACI method design dan concrete mix using the following properties. Yang pertama, coarse aggregate nominal maximum size dia 25 mm. Kita menggunakan dry rolled weight. Okey, 2000 kg per meter square. Meter cube. Okey, specific gravity-nya adalah 2.7. Moisture content adalah 1.5. Absorption dia punya penjerapan dia punya pengerapan dia 0.7. Okey, clear? Ingat 0.7. Okay, next. Fine aggregate dia pula. Tadi coarse, sekarang ni fine. Fine aggregate dia menggunakan adalah fineness modulus 2.8. Seterusnya, specific gravity adalah 2.52. Moisture content adalah 15% bagi fine aggregate. Seterusnya, absorption adalah 1%. Clear situ? Okay, next. We go next. Air content telah diberikan 6%. A, bukan air. A, udara. Content 6%. Maximum allowable water semen ratio dia lah 0.5. Okay, standard. Bagus. Minimum semen content adalah 450 kg. Okay. Okay, faham? Seterusnya, density of water. Density of water adalah 1000 kg per meter cube. Dan specific gravity of Portland cement adalah 3.15. Okay, clear kat situ? Okay, next. Kita pergi. Step yang pertama, apa yang adik-adik kena buat? Yang pertama, kena choice of slump. Ni. Choice of slump. Answer. The slump should be between. Dalam soalan tadi, dia dah mengatakan slump dia adalah 100%. 100%, sorry. 100 mm. Should be between 100 mm. So, itu yang pertama. Maksudnya jawab step pertama tu dia memang ada dalam soalan tu dah. Dia punya jawapan tu memang ada dalam soalan. So, kena tahu je kat mana. Step yang kedua, adik-adik kena tentukan maximum aggregate size. Maximum aggregate size ni, answer dia
Jawapan dia adalah cost aggregate nominal maximum size 25 mm. Kalau kita tengok jawab soalan tadi. Okey, dia kata cost tadi kan, ini adalah tengok slump. Ini adalah jawapan kita yang pertama. Memang dah ada dalam soalan ni dah. Jawapan yang kedua kita kena tentukan berapakah nominal maksimum. Adalah 25 mm dah diberikan dalam ni. So kena tengok betul-betul proses dia. Okey, soalan mungkin akan tanyalah. Maximum aggregate dia, cost aggregate normal maximum adalah 25 mm. Seterusnya, step yang ketiga iaitu mixing water and air content estimation. So kita kena tahu berapakah kandungan water dan air content estimation, anggaran. Okey, kalau kita tengok yang step yang pertama, kita punya slump kita tu adalah 25 mm. Okey, tengok 25 mm. Okey, sekejap. Kita tengok kenapa kita perlu ambil 25 mm. Okey, bagi nominal ni kita tengok bagi dry kejap. Kita tengok tadi cost aggregate kita tadi. Okey, tengok nominal mm bagi aggregate size. Tengok kat sini. Nominal maximum aggregate size dia. Okey, mixing. Okey, kita punya tadi berapa tadi? 25 mm. Okey, yang second step tadi. So sebab tu kita pilih 25 mm. Okey, slump ni adalah kita ni A ataupun non-A entrant. Kita nak pilih mana satu? Okey, kita nak pilih A ataupun non-entrant. Okey, kalau kita tengok kita punya soalan tadi, kita tengok soalan tadi. Kita punya ada air content. Bila air content dia ada mengandungi udara. Sebab tu kita kena pilih this one. Okey, first kita tengok kat sini 25 mm sebab kita punya nominal. Okey, seterusnya adalah air entrant sebab mengandungi udara. Seterusnya kita adalah 100 mm tadi kan, between. So kita gunakan 75 ke 100. Okey, slump tadi. Ini slump slump. Okey, seterusnya. So bila kita tengok mana satu yang kita patut pergi? Yang ni lah jawapan kita. 175. Okey, ini adalah kita punya approximately mixing water. Okey, so nilai yang nilai yang 175 ni mixing water quantity adalah 100, water content ataupun dipanggil sebagai water content kita adalah 175 kg per meter cube. Okey, seterusnya apa yang adik-adik kena buat? Yang seterusnya adik-adik kena kira berapakah jumlah water, volume of water ataupun mixing water. Mixing water formula yang ni adik-adik kena hafal, mixing water quantity over density of water. So 175 nilai yang ni bahagikan dengan 1000. So kena hati-hatilah, takut awak salah pula pilih nilai bagi water content. So total bagi volume of water adalah 0.175. Clear Okay, next. Okey, seterusnya water cement ratio. Water cement ratio iaitu step yang keempat. Okey, daripada table ini, seperti kita sudah maklum bahawa kita punya case bagi example, bagi this case, dia adalah 28 hari. Betul tak? Kejap saya punya ni mana? Oh, sekejap. Dia tak plug in. Kejap. Saya setting kejap. Okey. Ia adalah 28 hari. Concrete compressive strength seperti dalam soalan. Okey, dan kita punya soalan tersebut juga ada content, dia ada content, ada udara kan. So kita akan rujuk yang ni. Okey, dan kita nak pilih yang mana satu? Okey, memandangkan soalan kita 20 Mbpa. 20 MPa. Maksudnya kekuatan dia 20 MPa. So kita kena ambil atas sikit daripada 20. So for this table, kalau kita tengok 20.7 adalah atas sikit daripada kita punya 20 MPa. Sebab ini dah diberi dalam soalan kan. Ini dah beri dalam soalan. So kita ambil atas sikit. Kita tak boleh ambil kurang dan tak boleh ambil terlampau lebih. Sebab ini dah mendekati dengan 20 MPa kita tu bagi lepas 28 hari. Okey, so nilai
bagi water cement ratio sepatutnya kita kena ambil 0.59. Yang ni lah. Faham? Andai kata soalan dia adalah 30 MPa. 30 MPa kita tak boleh ambil 27.6. Kita kena ambil 34.5. So dia adalah 0.4. Dia begitulah. So macam ni cara kita melihat bagi water cement ratio untuk kita tentukan daripada tabel ini. Okey, dia berbeza dengan DOE. DOE sebelum ni kita kena buat graf kan. Kita kena lukis graf tersebut dan dapat nilai 0.5.4 kan. Tapi kalau untuk ACI ni berbeza sedikit. Okey, so daripada result yang kita dapat, step yang kelima kita kena cari adalah cement content. Okey, cement content ni, daripada formula sama saja, water content over water cement ratio. So nilai yang 175 yang kita dapat tadi bahagikan dengan 0.59 dapatlah 296.6. Okey, seterusnya kita pun boleh carilah volume of cement. Berapa banyak jumlah volume. So formula ni ingatlah kalau boleh ya. Okey, formulanya adalah cement bahagi dengan density of water darab dengan specific gravity of cement. Ni memang telah diberikan lah. Okey, cement content kita 296 tadi, yang ni bahagikan dengan yang ni adalah water, yang ni specific gravity yang telah diberikan. So total adalah 0.094. Ini adalah volume. Volume tak apa, volume untuk simen. Okey, kita dah selesai untuk simen. So sekarang ni kita pergi kepada step yang keenam, iaitu cost aggregate content. Kita dah kira dah semua. Sekarang kita nak tahu cost pula. Kita kira yang kasar dulu. So daripada this table, okey, kalau kita tengok kita punya find sekarang ni cost aggregate. Okey, so kita nak kena tengok find aggregate kita ni, fineness modulusnya berapa. Dalam soalan tadi telah diberikan 2.8. Okey, for find aggregate. Okey, selepas tu bagi maksimum nominal aggregate kita berapa? Dalam soalan pun ada kan, iaitu 25. Betul tak? Okey. Yes, 25. So, berapakah nilai bagi volume bagi cost aggregate tersebut? Iaitu 0.67. Kita tengok first adalah fineness modulus bagi fan aggregate. Memang kita nak tengok untuk cost, tetapi kita kena rujuk juga fineness modulus. So, daripada 2.8, so kita tengok maksimum bagi maksimum aggregate 25 mm. So dapatlah 0.67. Okey, 0.67. So macam mana nak kira cost aggregate ni? Okey, formula dia adalah find aggregate fineness modulus daripada table ni 0.67. Okey, darab dengan dry loaded weight for cost aggregate. Yang ni yang telah diberikan sebelum ni kat dalam soalan, 2000 kg per meter cube. Mari kita tengok soalan dia. Okey, kita back kepada soalan dia. Oh, sorry, terlepas. Ni, tengok. Dry loaded weight 2000 kg per meter cube. Kalau boleh adik download dan adik print this example. Jadi senang kita nak rujuk. Okey. Dia kat sini pula, kat sini kan kita 25 mm. Cuba tengok, kita back balik. Ni specific gravity 2.7, moisture content 1.8, abrasion 0.7. Absorption. Kalau kita tengok find aggregate, dia fineness modulus 28 yang kita rujuk table tadi. Specific gravity berbeza 2.52, moisture content 15%, absorption adalah 1%. Okey. So, mari kita rujuk untuk step yang ke berapa tadi? Step yang ke-6. Okey. Okey. So, walaupun cost aggregate, tapi kita masih lagi kena rujuk fineness modulus bagi find aggregate. Alright? So, ni cara pengiraannya. So, dapatlah nilai baginya 1340 kg per meter cube bagi cost aggregate. Okey. Selepas tu, kita kena kira pula volume of cost aggregate. Kita nak tahu volume. Untuk ACI ni, ia lebih kita mengetahui berapakah volume bagi setiap satu. Volume of air, volume of cement, volume of
cost aggregate. So semua tu kita kena tentukan. Okey, seterusnya bagi volume of cost aggregate, ini adalah formulanya. Cost aggregate content bahagi dengan unit weight bagi water darab dengan specific gravity of fine aggregate. So jangan bertukar lah. Okey, walaupun kita kira cost aggregate tapi kena kira fine, kena ambil daripada fine aggregate pun. So 1340 bahagikan dengan 1000 darab dengan 2.52, so dapatlah 0.532. Okey, clear. Okey, very good. So dapatlah volume bagi cost aggregate. Sekarang ni, okey, adik-adik tahu tak? Okey, untuk fine aggregate, okey, commonly kita akan ambil total volume adalah 1 meter cube. Okey, 1 meter cube kita akan kira, ini adalah standard 1 meter cube. Okey, ini memang aggregate. Okey, volume of water, kita dapat tak volume of water sebelum ni kita kira? 0.175. Sebelum ni kita ada kira. Sekejap 0.175. Yes, this one. Daripada sini kan kita dapat 0.175. Ini adalah volume bagi water. Okey. So, sekarang kita pergi ke lepas volume of water. Okey, dapat yang ni. Kita dah dapat dah yang ni tadi. Okey, mana pula volume of air? Volume of air, perasan tak tadi? Air content. Air content kita 6% kan? 6%, adik kena jadikan dia sebagai ni. So, dapatlah 0.060 meter cube. Okey? Dapat ini. Okey. Next, volume of cement. Volume of cement tadi kita dapat tadi, pengiraan tadi. 0.094 meter cube. Okey. Volume of cost. Kita dapat pula tadi. 0.532. Betul tak? Tapi kita kira tadi kan sebelum ni. Okey. So, macam mana dapat find aggregate? So, 1 ni tolak dengan 0.175, tolak dengan 0.060, tolak dengan 0.094, tolak dengan 0.532. So, dapat tak yang ni? Cuba tekan kalkulator sekarang. Dapat tak nilai ni? Okey. Okey, bagus. So, kita pun dapat bagi volume aggregate ni. Okey. So, apa step seterusnya? Kita kena kira berapakah density bagi fine aggregate content. So, volume of fine aggregate darab dengan unit weight of water darab dengan specific gravity of fine aggregate. So, nilai yang ni 0.139. Okey, dia akan jadi yang ni volume darab dengan 1000 iaitu unit weight darab dengan 2.52 adalah specific gravity for fine aggregate. So, dapatlah bagi fine aggregate content di dalam case ini adalah 350.3 kg per meter cube. Jangan lupa unit, jangan tinggal. Kalau unit tinggal, potong separuh markah. Sayang je. So, pastikan adik-adik kena betul-betul ikut susunan dia, formulanya kena hafal dan cara prosedurnya macam mana. Kadang-kadang soalan tu di start from step yang step yang ke-5. So, you kena buat step yang ke-6, step yang ke-7. So, you kena ingat cara proses pengiraannya. Okay, semua? Okay. This is all. Okay, selepas tu step yang ke-8. Step yang ke-8 ni apa? Adjustment of aggregate moisture. So, kita kena adjust dia punya aggregate, kelembapan bagi aggregate kita ni. Okay, so moisture in both of coarse and fine aggregate, dia trial batch weight. So, ini adalah moisture, kelembapan bagi coarse dan juga fine aggregate. Okay, kita tengok bagi coarse aggregate, ini adalah formulanya. Coarse, kita kena buat adjustment sebab adik perasan tak masa kita soalan dia tadi. Sekejap. Mari kita tengok back to soalan Alright. Nampak tak sini? Okay ni. Untuk coarse aggregate, moisture dia adalah 1.5. Content, kelembapannya. Okay, untuk fine aggregate, kelembapan dia adalah 15%. Cuba tengok absorption bagi coarse aggregate adalah 0.7, manakala absorption bagi fine aggregate tu adalah 1. Sebab itulah kita kena kira berapakah kita nak adjust dalam this design. Sebab
bila berlaku proses absorption, ada moisture content, ia akan mengganggu gugat result. So that's why kita kena kira berapakah adjustment tersebut. Okay, jom kita pergi ke step yang ke-8. Okay, very good. Next. Okay, so kita kira cost dulu. Cost aggregate ni content darab dengan, ini ada formula so adik-adik boleh hafal takut tak diberi. So hafal jugalah. Okay, tahu step. Bila adik-adik dah matematik ni, dia kena sentiasa keep training. Then after this, insyaAllah, kalau soalan keluar macam mana sekalipun, you boleh jawab. Okay. So cost aggregate content darab dengan 1 tambah dengan moisture content of cost aggregate. So cost aggregate kita berapa? Kita tahu dah kan, 1340 tadi. Kita ambil dalam unit weight macam ni tambah dengan 1 adalah memang soalan dia 1. Jawapan formula 1. 0.054. Sorry. Moisture content bagi cost aggregate tadi 1.5%. So, sorry saya patutkan tu sini. 1.5%. So, kita kena jadikan dia sebagai persen terus. So, ada 100% kan? 100% ada 100, 1, 2. So, ada 01 kat depan. So, 0.015. Kat sini. So, 1 tambah 0.015, dapatlah yang ni. Okay, ni adjustmentnya. Tak banyak lah kan? Tapi, ada perbezaan. Betul tak? Okay, next. Bagi find aggregate, Find aggregate pula, kita kena masuk, sama juga formulanya, moisture content of fine aggregate. Tadi fine aggregate dia punya 15%, right? So 15%, so dapatlah 0.15. So 1 tambah 0.15 dapatlah 402.8. Okay, clear? Okay, very good. Next, kita kena adjust apa lagi? The amount of mixing water need to be adjust because both of the cost and fine aggregate are weight. Dalam soalan tersebut juga, dia mengatakan mixing water ada kena adjust sebab dia aggregate cost dan fine aggregate adalah basah. Kadang-kadang kan ambil daripada sungai ke apa semua kan. So aggregate dan cost juga basah. So sebab tu kita kena buat adjustment. Okay, cost aggregate macam mana nak kira? Cost aggregate content darab dengan moisture content of cost aggregate tolak dengan cost absorption. Dia ada penjerapan kat situ. Okay, so 1340 yang asal yang asal darab dengan 0.015 sebab ini adalah 0.015. Okay, ini sebab 5 dia adalah 0.15 kan. 1 2 kejap. Dia 1.5 kan? Betul tak? 1.5. Oh yes, sorry. Dia ada 1.5%. Okay, so tolak dengan dia punya percentage cost absorption. Cuba kita tengok balik, double confirm. Betul tak ni? Soalan kita. Alright, tengok ni. Sorry. Ini adalah cost aggregate 1.5 dan absorption 0.7. Manakala moisture content 15%, absorption adalah 1% bagi fine. Okay, very good. Baru nampak clear. Kadang-kadang dah lupa kan. Okay, back balik lah. So adik-adik kena print out nota ni lah. Alright. Okay, jom kita tengok. Okay, so ini adalah 0.7%. Okay, so 1, 2. Okay, so ada dua biji telur kat sini. Okay, so 0.07 kita kena tolak sebab kita nak tahu berapakah jumlah yang sesuai untuk kita mixing water tersebut. So 10.72. Okay, bagi cost aggregate pun sama formulanya, cuma ni fokus kepada fine lah. So cost ni adalah 15%, ini adalah 1%, right? So dapatlah nilai tadi, ini yang asal, dapat nilai tadi 49.04. So the amount of mixing water to be added, so berapa banyak jumlah water yang patut kita kena tambah, sebab kita dah adjust ke atas tu, sebab berlakunya absorption, berlakunya moisture yang ada dalam weight, sebab kan kita punya fine dengan cost aggregate tu basah. Okay, so water content tolak dengan cost aggregate adjusted tolak dengan fine aggregate adjusted. So water content kita kan 175 yang asal tolak dengan 10.75 yang ni.
Okey, tolak dengan 49.4 yang ni, 04 yang ni. So dapatlah total bagi water, jumlah water yang ditambah di dalam kita punya aggregate ni, dalam kita punya adunan mixture ni untuk bagi ACI method ni adalah 112.24 kg per meter cube. Okey, so ini adalah sebab apa kita adjust. Sebab dia dalam soalan dia mengatakan kita punya course dengan fine aggregate tu adalah basah, so kita perlu adjust. Kalau tak ada tak ada basah kering, so okay, so no problem, no absorption apa semua, so tak ada masalah, so kita terus dia ambil yang asal. Namun begitu sebab kita kena adjust sebab ada berlaku perubahan di situ. Okey. Okay, ada lagi. So adik-adik kena buat summary lah daripada soalan tu. Adik kena dapat water cement ratio, kita dapat 0.59 daripada table tadi. Water content, yang ni yang terbaru lah, lepas adjust dapatlah 115.24. Cement content, ni kita dapat tadi. Cost aggregate selepas adjust 1360.1. Selepas itu fine aggregate 402.8. Okay, so adik-adik kena buat this exercise. Ni dipanggil sebagai exercise yang keempat. So soal jawapan dia lebih kurang je. Tapi saya nak adik-adik jawab di dalam exercise sheet. Saya akan berikan, saya namakan ni sebagai exercise 4. Okay, pastikan ikut dan buat cara macam mana cara yang telah diberikan oleh saya lah. Okay, tadi. Okay, kalau tak faham boleh tanya je kepada saya. Okay, seterusnya kita pergi kepada concrete preparation. Dalam concrete ni kita mesti kena ada preparation. So apa di dalamnya? Okay, yang pertama, kita kena selection the material. Okay, the material making concrete, cement, fine, coarse aggregate, water tu mestilah kita kena pilih secara hati-hati supaya kita nak menentukan kualiti konkrit yang akan dihasilkan. Okay, seterusnya batching, a proper of accurate measurement of all material to ensure uniformity proportions of aggregate grading. Maksudnya kita buat eksperimen ni, kita nak lebih accurate untuk dalam menentukan kita punya segala eksperimen yang kita buat. Macam contoh, kita mesti nak contoh kita kan buat satu binaan rumah. Okey, kadang-kadang bila kita buat adunan konkrit, satu mesin gunakan untuk yang mesin tu kan, yang uli, bukan uli, yang panggil apa, yang pusing-pusing tu kan. Okey, nanti kita tengok pusing tu mesin yang penguli konkrit tu. Kalau bahasa Melayu lah kan. Kadang-kadang jumlah air yang kita gunakan kadang-kadang tak sama. So kita nak mesti kena setiap batch tu sama je kandungan airnya, kandungan simen. Contoh kita kata simen kena 2 kilo ataupun 2 baldi ke apa kan. So kena adunan air pun sama juga, tidak boleh berbeza. Mungkin kekuatan dia akan terganggu disebabkan oleh bancuhan konkrit yang kita hasilkan. Okay, next, two types of batching. Yang pertama adalah weight batching machine. Yang ni kalau pakai biasa kat plant lah, kat tempat yang besar-besar tu, dan dia akan bawa ke dengan lori siput tu. So weight batching machine namanya. Yang kedua adalah volume batching wooden box for gauging aggregate. Ini adalah volume batching lah. Okay, next, kalau kita biasa saja kita secara batch kita gunakan by kilo, tapi depend on industri lah. Okay, next, weight batching. Okay, two types of batching. Kalau soalan ditanya two types of batching. Batching yang pertama adalah weight batching, yang kedua adalah volume batching. Okay, weight batching yang besar tadi tu, ia adalah eliminate, dia boleh mengelakkan daripada error berlaku disebabkan oleh variation of properties of void. Dia sebab pakai mesin, dia lebih jitu, dan dia dapat mengelakkan daripada disebabkan oleh void. So bancuhan yang betul-betul sekata lah, macam gitu. Content in specified volume. Okay, especially in batching of sand. Okay, advantage menggunakan weight batching ni adalah greater uniformity. Maksudnya semua adunan yang telah dibuat konkrit tersebut lebih jitu dan semuanya stable. Macam itu. Volume pula, volume batching tadi menggunakan yang kayu tadi kan.
Volume matching is adopted by the amount of each solid ingredient in measure by loose volume. Kadang-kadang ada loose volume yang tidak dapat kita tidak rata dalam proses egg mixture tersebut using measure box, box, hooper, wheelbarrow dan sebagainya lah. Sebab kadang-kadang bila kita nak mengukur bendanya, kadang-kadang ia berbeza. Kalau air mungkin susah kalau kita nak ambil menggunakan wheelbarrow dan sebagainya, adunan tersebut. So dia kalau lebih bagus kita timbang. Macam contoh kita buat kat mama tu. Okay. Next, mixing. Okay. Mixing ni pula menggunakan machine mixing. Dia gunakan in rotation of steering. Okay. So ini adalah machine lah. Ataupun kalau kat mama kita guna hand mixing. Kalau jumlah tak banyak, so kita better guna hand lah. Kenapa kita nak guna yang ni? Tapi kat mama pun ada this machine. Okay. So, hand mixing, uniformity is more difficult to achieve. Therefore, particular care, effort are necessary. Ini kena ada kuasa, ada tenaga lah untuk mix. Dan namun begitu, uniformity tu susah sikit nak dapat. Kecuali kita gunakan machine ni sebab dia rata. Okay. Okay, next, transporting. Bila kita, macam contoh kan, kita buat kat plant konkret tu, yang kau nampak lori siput tu, ni kita kena transport pergi ke satu tempat ke satu tempat. Mungkin satu tempat ke satu tempat tu agak jauh. So, ia memakan masa. So, ada apa yang patut kita fikirkan untuk transportation, untuk hantar dari satu tempat ke satu tempat. Tiba-tiba keras pula konkret tersebut, lagi bahaya. Okay, next. Okay, so transporting. Okay, method used to move the concrete. Okay, concrete can be handled and transport by many method. Concrete ni boleh diuruskan dan boleh dialihkan dari satu tempat ke satu tempat. Apakah faktor-faktor pemilihan jenis-jenis peralatan ataupun equipment yang patut kita buat? Yang pertama, cost. Mestilah murah kan? Betul tak? Okay, job requires specialized equipment. Kadang-kadang satu tempat tu perlukan tempat pembangunan. So, ia sesuai kita letakkan situ tempatnya. Okay. Untuk pembuatan konkret tersebut lah. The segregation of the aggregate. Pelebihan aggregate tu kita kena kira juga. Loss and train maksudnya dia terekspos dengan air pun juga memainkan peranan. Loss cement paste. Cement paste kadang-kadang kehilangan simen-simen, macam contoh kan. Kadang-kadang kalau perasan kalau saya kadang-kadang perasan juga, saya takut juga kalau lalu tepi lori simen ni. Kalau lalu lori simen, kalau lalu kadang-kadang bila ada bonggol kan, dia keluar sekali dengan simen-simen tu bahayalah takut kena kereta. So itu adalah loss of cement paste. Mungkin kadang-kadang jauh tempatnya ke, itu memainkan peranan. Kita patut kena fikirkanlah equipment patut kita gunakan. Kadang-kadang pula mesin pemutar rotating untuk yang mesin untuk yang dia mix tu kan, itu juga memainkan peranan sebab kita nak kena tahu cement paste tu sesuai. Kita nak tahu supaya cement paste tidak terkeluar daripada mesin rotating tu. Takut kuat sangat kan, terkeluar pula dia punya konkret. So kita kena fikirkan untuk pemilihan bagi equipment yang kita nak gunakan. Okay. Dan juga change in slump, perubahan yang berlaku semasa slump tu lah. Kalau kita adunan kita tu betul, so ia sesuai untuk kita jalankan lah. Macam contoh kalau kita pakai lori simen, hantar lori simen tu hantar kat site. Okey, bila sampai kat site dan kena buat slump test. Bila slump test kita nak tahu adakah simen tersebut kuat ke tak kuat ke. So bukan kuat tak kuat, maksudnya uniformity bagi konkret tersebut dan juga daripada menggunakan kaedah test slump tadi. That's why kita penting yang slump test ni untuk kita tahu basic dalam eksperimen kita. Bila sampai ke site, so kita tahu kita buat slump test, okay check, okay standard, okay cun, boleh terus taruh kat tempat slab ke tiang ke sebagainya. Okay, sekejap Okay, next.
Ni contohnya. Ni. Kalau macam contoh pakai wheelbarrow, kita buat slam test. So okey, terus je on. Terus dia sampai masuk sini. Okey, bucket menggunakan yang ni. Okey, ni adalah menggunakan pump konkrit. Ni adalah equipment yang kita gunakan lah. Alright. Seterusnya placing. Ni selepas kita dah buat transport, kita dah buat adunan, kita dah transport sampai kat tempat lokasi, tempat pembinaan kita. Lepas tu kita placing. Final position have an important effect on its homogeneity. So bila dia nak masuk macam tadi kan, bila dia nak masuk ke tempat slab ni, lantai ni, so kita kena placekan final position have an important effect. So kita kena letak tempat tu yang betul-betul punya. Bukannya sekejap pindah sini, kejap pindah. Tak boleh. Sebab ia dalam bentuk paste. Okey, dia mestilah adunan yang serata dan density and behavior in space. So tak boleh main-main semasa kita tu. Dan the formwork tu macam contoh kalau kita ada tiang. Ni tiang kan. Tiang ni dia dah nampak tiang, tapi sebelum tiang tu dia ada formwork. Macam mana nak lukis ni? Tak cantik sangat saya lukis ni. Macam gitulah. Formwork tu kayu. Kayu. Formwork must be examined. Formwork ni juga kayu yang kita punya ni, okey, formwork. Alah, cantik pula tu saya. Formwork ni pula must be examined. Kita nak sebelum masukkan konkrit dalam ni, kita pastikan formwork ni kuat. Tiba pula formwork ni pula terbalik pula. Aduh, susah betul. Dan dia moist, dia lembab dah and should be oil. Sebab nanti kita nak buka formwork ni. Lepas tiang tu dah keras, dah keras dengan konkrit, kita nak buka pula, nak remove. So ia mudahlah, kita kena fikirkan lah. Concrete should be placed in its final position rapidly. Kena buat kerja cepat-cepat. Nanti dia keras, nanti susah nanti. Okay, next. Water should not be added after the concrete has left the mixer. Kalau dia dah masuk dalam dalam mixer, dah tak boleh tambah lagi air. Drop the concrete vertical and not to great a height. Macam contoh, ini apa nama ni, formwork bagi tiang. So kita jangan rendahkan sikit dia punya tempat corong dia tu. Janganlah pula awak tinggi macam gini, kan jatuh ting-ting. Okay, so kena rendah-rendahlah sikit. Ni nak buat macam teh tarik pula. Aduh, hai. Okay, jangan buat teh tarik. Ini adalah konkrit. Okay, seterusnya adalah compaction. Okay, kenapa kita perlu buat compaction? Ini jawapannya. To eliminate a holes and to achieve maximum density of concrete. Sebab kita nak mengelakkan, nak buang a hole, apa panggil apa ni? Udara, lubang-lubang udara. Okey, lubang-lubang udara untuk kita nak achievekan maximum density. Kalau ada lubang-lubang tersebut, ada lubang-lubang udara tersebut, ia akan mengurangkan density dan kekuatan konkrit tersebut. That's why kita buat compaction lah. So process of remove of interrupted namanya, maksudnya yang apa dia panggil, tergenggam macam gitulah, and of the uniform place of concrete form homogeneous dense mass system, kita menggunakan compaction. Should be mechanical vibrated or hand spreading as it goes into the form. Okay, to ensure the requirement of strength, impermeability and durability of hardened concrete. Consists of elimination of interrupted air and forcing the particle into the closed configuration. Okay, ni adalah sebab apa kita buat compaction. Contoh yang ni lah, sebab ni slab mudah saja dia terus ratakan, untuk mengelakkan ada berlaku bubble kat situ, interrupted. Okay, method of compaction kita ada terbahagi kepada dua. Satu adalah hand compaction, yang kedua adalah machine compaction. Hand compaction menggunakan rodding, tamping dan sebagainya lah. Kalau using vibration ni, contoh saya cakap sebelum ni kan, vibration yang menggunakan internal vibrator, external vibrator, vibrator table, vibrating table. Okey, kalau tengok kat sini, ini adalah contoh bagi vibrate lah. Untuk kita nak masukkan contoh, ini adalah ni formwork. Okey, formwork.
kita masukkan konkrit. So kita masukkan juga vibrator ni untuk supaya dia mengeluruh, mengelakkan daripada ada berlakunya ada air dan sebagainya lah. Okay, curing process. Okay, curing ni penting juga. Okay, curing in a suitable environment during the early stage of hardening. So curing ni adalah sesuai adalah bagi environment ketika pada mana? Ketika dia early stage of hardening. Kenapa kita kena buat curing ni? To promote the hydration of cement, thus development of strength and durability of concrete. Kita nak developkan strength, kekuatan bagi konkrit tersebut, dan control the temperature and moisture movement from and into the concrete. Dan kita nak control the temperature dan juga moisture movement from and into the concrete. So kita nak tahu, kita nak memastikan kekuatan bagi konkrit tersebut, dan konkrit tersebut kekal dalam saturated lah, penuh, macam ni, maksudnya dia padat, begitu. Sebab tu ada berlaku proses curing lah. So apakah kaedah-kaedah bagi curing ni? The loss of moisture depend The loss of moisture depend on the cement content, mixed proportion, required strength, size and shape, and concrete mass. Seperti contoh disebabkan oleh cuaca dan sebagainya. Seterusnya future exposure condition. Apakah klasifikasi bagi curing ni? Those which supply additional bagi curing ni, dia nak mengekalkan moisture, kelembapan kepada konkrit tersebut, dan juga nak mengelakkan daripada kelembapan tu kelembapan hilang daripada konkrit, dan juga sebab tu dia menutup di permukaan, contoh kan, supaya tidak kelembapan tersebut tidak evaporate sampai ke atas, sebab kita nak kita punya konkrit tu lebih kuat dalam proses dia harden lah, untuk dia membeku, macam itu. So method bagi curing ni adalah, yang pertama adalah water curing. Water curing ni, curing by flooding, ponding or mist spray is widely used lah, biasa digunakan lah. Biasanya continuous sprinkle with water, biasa macam tu. Sprinkle is done at interval. Maksudnya sprinkle ni setiap mungkin berapa lama sekali. Macam contoh 1 jam sekali dia sprinkle water untuk memberikan kelembapan kepada konkrit kita tu. Seterusnya adalah water retaining method. Water retaining method use is of covering that keep continuous weight. Maksudnya dia lebih continuous lembab saja, as such as sand, earth, canvas, mungkin sawdust, untuk nak mengelakkan daripada kelembapan tu tersejat, macam gitu. Seperti contoh, okay, concrete surface include exposed edge or side must be covered. Okay. Next, macam contoh ni lah, kita nak berikan kadar kekuatan lah kepada konkrit kita ni, slab by the flooding. Concrete have been cured using blanket. Ni pun salah satu daripada proses curing. Okay, method of curing ni, yang seterusnya tadi 1, tadi 2. Okay, selepas tu waterproofing mechanical barrier. Okay, barrier ni juga waterproofing of plastic film seal water and prevent evaporation. Okay, dan juga kita menggunakan satu lagi cara, method, iaitu chemical membrane. Spray on the surface to cure concrete. Liquid membrane forming curing compound retard or prevent. Dia dapat mengelakkan daripada berlaku proses pengejatan, dan kelembapan tu kekal di konkrit tersebut. Okey. Dan juga seterusnya adalah steam curing. Steam curing adalah heating of the concrete, heating of the concrete product is caused by steam either at the low pressure and high temperature. To mix concrete with a low water cement ratio, then mix with the higher water cement ratio. The choice of steam curing cycle will be governed by the pre-curing period. Macam tu. So the rate of the increase, the decrease of temperature. So kita masukkan konkrit tersebut yang binaan, macam contoh precast ke apa yang dah siap daripada kilang, terus pergi steam. Macam contoh yang ni.
So ini adalah steam autoclave for steam curing large diameter hose. So masukkan semua binaan kat sini dan sampai satu masa terus kita bawa keluar lah. Ni adalah steam lah. Okay, two stage concrete. Yang ni kita akan belajar pada chapter 3 part 2. Okay, so kita terbagi kepada dua, fresh concrete dan juga hardened concrete. So nanti kita akan bincangkan berkaitan tentang ini pada chapter yang ketiga part 2. Okay, so itu saja daripada saya. Contoh yang ni lah, fresh concrete. Ini juga hard concrete. Okay, fresh concrete dan hard concrete. Okay, next. Okay, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk chapter yang ketiga. Bye. Assalamualaikum.